apa yang saudara-saudara katakan tadi melalui Cik Zakaria sebenarnya adalah beberapa isu yang dah dikumpulkan, dan insya-Allah saya akan bawa isu-isu ini ke peringkat atas. Okey. Bila disebut DGA 38 ini, memang saya timbalan pengarah bahagian sekolah dan pengurusan yang hal berkaitan dengan pelantikan dan sebagainya ialah timbalan dasar. Tetapi kerana saya telah diletakkan dalam task force bersama-sama dengan timbalan yang lain, jadi saya pun kena ambil berat, dan memang saya ambil berat. Awalnya ada sebagaimana Tuan Haji Zakaria, Cik Zakaria sebut tadi, iaitu lanjutkan DG38 untuk Guru Besar Cemerlang. Syarat siapa yang telah menjadi DG34, itu saja. Dan akhirnya saya lihat satu kertas, sebab di dalam tempoh tertentu kertas itu dibincang oleh banyak pihak, termasuk oleh PSM dan sebagainya. Dan bila saya diarahkan untuk memesyuarat, mempengerusikan, saya kena lihat pada kertas. Dan kertas itu telah menyatakan yang mesti ada pengalaman sebulan setengah. Jadi kerana setahun setengah. Kerana saya rasa perkara awal tidak begitu, jadi saya pun SMS kepada orang tertentu bila keputusan ini dibuat. Jadi jawapannya, keputusan ini telah dibuat oleh pihak tertinggi. Jadi saya kata pihak tertinggi ini telah membuat keputusan begitu. Okey. Jadi saya kata bila bermesyuarat besoknya, perkara itu telah memang dah sedia dicatat, jadi saya bawa. Bagaimanapun, saya masih tidak berpuas hati disebabkan yang awal. Bila seawal Mei itu diumumkan pada bulan Mei, kemudian saya minta kepada Zakaria, Cik Zakaria, kau bagilah mana senarai penyelia pengelola yang nak jadi guru besar. Dia pun tak lama sampaikan satu salinan pada saya, ada 530 apa. Saya photostat, saya bagi satu salinan kepada KPP rendah, pada Dr. Muhammad. Ini saya kata tak payah lantik guru besar pun tak apa, sebab ini pun dah cukup, saya kata. Tapi itu cakap saya, tak sampai ke mana dan tak laku, kan. Jadi itulah, bila saya tunjukkan dah ada perubahan dan akhir tak akhir setakat ini, memang yang telah diputuskan begitu 38 ni untuk bekas guru besar yang pernah setahun setengah. Tetapi saya akan bawakan juga perkara ini sebab saya sendiri rasa tak puas hati. Okey. Baik. Bila tuan-tuan dan puan menyatakan yang kita ni memahami hal sekolah, saya rasa saya juga memahami sangat hal sekolah. Sebab sekarang ini ada beberapa pendekatan yang dicuba oleh Kementerian Pelajaran. Misalnya, kalau dulu biasanya kita rancang, kementerian rancang, jabatan bantu, PPD bantu turunkan ke sekolah, dan sekolah akan mengikut apa yang kita rancang. Banyak yang berjaya, ada juga yang gagal. Tetapi akhir-akhir ni pendekatannya agak berbeza. Sekarang ini kita memahami bahawa guru-guru besar, pengetua-pengetua yang berada di sekolah-sekolah terdedah dengan banyak ilmu pengetahuan, terdedah dengan kreativiti, inovasi dan seumpamanya. Jadi sebenarnya di kalangan mereka ini mempunyai orang-orang yang hebat. Ibu bapa murid-murid mereka juga hebat. Persatuan-persatuan bekas penuntut juga hebat. Malah ahli komuniti juga hebat. Dan kadang-kadang hebat sangat, apa yang berlaku di sekolah semua mereka nak ambil tahu. Kadang-kadang terlebih pula hingga menentukan siapa guru besar, siapa yang nak dikeluarkan, siapa nak dimasukkan, hingga ke situ peranan komuniti. Tapi sebenarnya kita perlu bagi ruang kepada kehebatan begini, tetapi bukan semua, dengan kawalan. Jadi bila ada PIPP, misalnya wujud sekolah kluster. Jadi hari ini saya nak sentuh sikit kluster.
Kluster ni sebenarnya konsep yang saya sebutkan tadi. Kalau dulu perancangan semua dari kementerian turun ke jabatan, PPD dan ke sekolah, tetapi sekarang tidak lagi. Dan dalam bajet yang baru ini telah dinyatakan bahawa bagi sekolah jadi kluster ni akan diberi 500,000 katanya. Dan terpulanglah pada sekolah itu nak membuat perancangan. Dan memang betul, bahagian sekolah ada satu sektor kluster di sana ditubuhkan. Okey. Jadi sektor kluster ini akan melihat apakah permohonan, apakah niche area atau kebitaraan sekolah-sekolah berkenaan, dan dikemukakan permohonan peruntukan tersebut untuk kita bawa kepada treasury, bahagian kewangan untuk diluluskan. Jadi cuba bayangkan RM500,000 bagi sebuah sekolah. Jadi ini bermakna ini memberi ruang dan peluang kepada pengurusan sekolah untuk melaksanakan aktiviti-aktiviti yang dirasakan adalah aktiviti yang asli dari sekolah mereka. Dan ini merupakan satu perkara hebat yang maknanya kita memberi ruang kepada mereka untuk menguruskan sendiri perkara tersebut. Maknanya kita mengiktiraf apa yang telah dibuat oleh pihak sekolah. Baik, satu contoh lagi, bila baru-baru ini kita membuat penilaian anugerah sekolah cemerlang ataupun ASC. Di sini kita telah sediakan misalnya 14 kategori sekolah. Sekolah bandar, luar bandar, sekolah rendah, sekolah menengah, sekolah asrama penuh, sekolah teknik dan sebagainya, sekolah pedalaman, sekolah kekurangan murid, malah ada kategori sekolah asli dan penan. Jadi ada tu 14 kategori semuanya. Dan ada juga hadiah ataupun anugerah yang merupakan lompatan sarjana dalam peperiksaan awam. Di sana ada 7 kategori yang kita berikan. Dan tidak ada sekolah yang akan menerima hadiah yang bertindan. Maknanya satu sekolah hanya akan menerima satu hadiah. Tuan-tuan dan puan, hari ini pun saya datang sampai sesak larat tadi sebenarnya. Petang ni saya akan sambung mesyuarat bersama dengan jemaah Nazir di tempat yang saya akan cari lepas ni. Datuk Mengarah minta tolong mana tempat tu ya, saya tak tahu, nanti sesat pula sampai pergi esok. Okey. Maknanya kita akan tentukan pemenang. Jemaah Nazir dah membuat pemeriksaan dan sekarang mereka menilai siapa pemenang, dan 13 bulan sebenarnya akan tahu siapa pemenang. Okey, di sini hadiah yang diberi sebenarnya antara lain berupa keuangan. Ada 50 juta yang akan diberi kepada 107 buah sekolah, campur dengan lompatan sarjana ada 21 buah sekolah. Jadi 106 campur 21 ada 127 buah sekolah. Dan hadiah yang diberi ini nanti antaranya adalah berupa hadiah tunai kepada pengetua, guru besar, pelongkanan, cikgu-cikgu, pembantu makmal, termasuk juga pekerja-pekerja kerajaan yang berada di sekolah tersebut dengan kadar sama rata. Itu satu hadiah. Kemudian hadiah ini juga berupa peruntukan untuk projek yang menilai lebih daripada 150,000 anggaran. Maknanya itu juga akan dituntut oleh sekolah-sekolah yang menang ini. Dan yang ketiga adalah hadiah berupa lawatan kepada guru dan murid-murid di sekolah berkenaan, yang juga hadiahnya agak lumayan. Dan semua hadiah itu mesti diguna pakai pada sebelum berakhir tahun. Jadi sebenarnya ini sekali lagi memberi ruang dan peluang kepada guru besar, pengetua sekolah untuk merancang dan melaksanakan aktiviti yang boleh memberi manfaat kepada semua. Jadi di sini adalah dua contoh di mana kita mengiktiraf kepakaran, kemahiran guru besar, pengetua dan sekolah untuk memberikan sesuatu kepada kemajuan ataupun perkembangan pendidikan di negara kita. Jadi tuan-tuan dan puan, dalam hal task force tadi, apabila berlaku masalah terlampau lambat, misalnya salah satu berjawatan itu dipenuhi, saya salute Datuk KPPM kita yang baru. Walaupun Cik Zakaria sebut tadi ada hubungan saya intim
baik. Mungkin kerana sama-sama dalam SBP dulu, sama-sama dalam PKPSM, dan baru-baru ini sama-sama satu floor di jabatan, di pejabat bagai sekolah. Sekarang dia dah berhijrah di pejabat menteri, jauh sikit, ada roundabout memisahkan. Okey, jadi di sini bila dia memikirkan cari jalan supaya diadakan jalan untuk shortcut sedikit, walaupun ramai orang tak suka shortcut, tetapi di dalam PIPP memang banyak shortcut. Bila disebut, misalnya mesti ada laluan pintas ataupun dia kata fast track untuk buat peningkatan. Maknanya kalau dah melalui jalan panjang, banyak yang tersangkut di sini sana, kita mesti memikirkan cara yang lebih ringkas, tetapi penilaian pula tidak pula diabaikan. Jadi di sini bahagian sekolah telah memikirkan bersama bahagian-bahagian lain yang duduk dalam task force ini. Kalau hal pemilihan ini, kalau dulu seorang bakal guru besar mesti disimulasi, dilihat, ditengok tah beberapa perkara lagi, akhirnya dalam tempoh 6 bulan barulah ada cadangan untuk pelantikan. Kalau begitu juga dengan pengetua cemerlang DG52, iklan dikeluarkan bulan 12, pemeriksaan ini bulan 7 barulah ada senarai yang diberi diberi watikah pelantikan. Terlampau lama. Kemudian pegawai-pegawai yang membuat pemeriksaan itu pula memang turun dari Putrajaya. Turun ke sekolah, tengok itu, tengok ini, tengok itu, bagi markah. Okey. Bukan tak boleh, tetapi mengambil masa yang panjang. Dan bila kita bincangkan di dalam task force ini, bagaimana cara untuk membuat singkatkan sedikit, saya kata kita boleh buat mungkin paling banyak, paling lama dalam masa 2 bulan. Bulan yang pertama kita serah pada PBD dan jabatan. Bulan yang kedua pun serah pada PBD dan jabatan. Bulan ketiga bawa kementerian dan kita cop saja. Maknanya sahlah. Sebab dalam hal nak menguruskan kerja-kerja di sekolah, yang lebih maklum ialah PPD, yang lebih faham ialah jabatan. Dan siapa kaki tangan PPD dan kaki tangan jabatan? Antaranya ialah tuan-tuan dan perempuan, pegawai penilai, pegawai apa lagi disebut, pegawai untuk pemeriksaan dan sebagainya. Dan kita kena beri kepercayaan, kita kena percaya kepada tuan-tuan dan perempuan yang berada di jabatan ataupun di PPD. Begitu juga di kementerian. Sebab tuan-tuan dan perempuan lah yang lebih dekat. Jadi bila idea kita bagi tahu pada Datuk Alimuddin begitu, dan dia setuju. Jadi sebenarnya kita boleh buat shortcut asalkan kita percaya pegawai-pegawai kita di PPD, pegawai-pegawai kita di jabatan, dan pegawai-pegawai kita di kementerian. Tuan-tuan dan puan, kalau DG38 tadi, di bahagian saya, bahagian sekolah pun ada 10 orang. Kalau di EPRD pun ada 14 orang. Ramai tuan-tuan dan puan yang DG34. Bukannya di PPD Kinta aja di sana. Bukannya di jabatan Negeri Sembilan aja. Di kementerian tu banyak. EPRD, PPK, bahagian sekolah dan hampir semua bahagian ramai. Jadi kalau misalnya nak dikumpulkan, memang ramai. Dan kalau pula ditanya, memang boleh bila-bila masa ke sekolah jadi guru besar. Malah guru besar yang lebih terbuka mindanya, sebab dia dah terdedah sebelum ini dengan perkara-perkara lain, termasuk menguruskan guru-guru besar yang sedia ada. Itu kerja tuan-tuan dan puan. Jadi dalam hal ini